bersama dengan narasumber kita ni di Motivasi Kewangan, iaitu Yang Mulia Tuan Haji Syamsul bin Muhammad. Beliau merupakan pakar kewangan dan sudah pun berada di secara virtual sekarang. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini insya-Allah alhamdulillah, bukan lagi insya-Allah, alhamdulillah perjumpaan juga kali ini dan sehat Tuan. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Dan Sehat, kita alhamdulillah. harapkan, kesihatan itu sebenarnya bukan saja daripada segi kesihatan petani secara fizikal, tetapi kewangan petani pun mesti sehat juga. Kesehatannya sendiri, betul. Ada iklim-iklimnya ni. InsyaAllah. Mesti sehat dan adanya kaitan. Kalau kewangan petani sehat, mental petani pun insya-Allah sehat. InsyaAllah. Tetapi InsyaAllah Tuan, sehat. InsyaAllah. ada kadang-kadang petani juga beberapa permintaan kehidupan, kehendak-kehendak kehidupan. Wow. Mesti tah membali benda ataupun barang. Kalau indah, nyata orang indah cukup kehidupan kelangsungan petani hidup. terasa. Dan bagaimana pula dengan topik pada kali ini mengenai topik iaitu bayar tunai ataupun ansuran. Mungkin ini adalah satu pilihan daripada kepada penonton petani di Rampai Pagi yang dapat mungkin Tuan beri nasihat sedikit sebanyak ya mengenai topik ini. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita pada pagi ini bayar tunai ataupun secara ansuran. So apa yang akan saya kupas di sini ialah mengenai dengan pengurusan kewangan, terutama sekali pengurusan tunai dan juga pengurusan hutang. So bila kita bercakap mengenai bayar tunai ni, kita ni selalu membeli barang itu secara tunai. Tapi at the same time kita ni juga ada alternatif mengambil secara ansuran ataupun secara berhutang. So saya akan mengupas mengenai dengan perkara-perkara macam mana kita ni mengurus hutang kita ni. Macam mana kita ni supaya kita ni tidak terjebak ke dalam hutang yang lebih serius. So ini adalah perkara-perkara yang perlu kita ni ambil kira, di mana ia juga melibatkan kita ni punya cash flow ataupun aliran tunai seharian. Kalau kita ni banyak hutang, mungkin akan menjejaskan kita ni punya aliran tunai. Macam mana kita ni boleh membantu, macam mana cara-cara yang terbaik untuk kita ni kalau keperluan untuk mengambil hutang. Di sini juga kita ni akan mengupas mengenai keperluan ataupun kemahuan dalam kita ni berhutang. Kenapa kita ni perlu berhutang dan macam mana kita ni mengurus hutang tersebut. So di samping itu juga saya akan berkongsi beberapa tips macam mana kita ni mengurus hutang kita ni, macam mana melangsaikan hutang kita ni dan bila masa yang sesuai untuk kita ni berhutang dan apakah perkara-perkara yang perlu kita ni ambil kira sebelum kita ni berhutang. Mungkin sebahagian kita ni membeli tunai itu adalah lebih baik, tetapi pada masa yang sama petani pun perlu berhutang juga untuk perkara-perkara yang lebih besar, terutama sekali bila petani kan mendapatkan barang-barang yang mungkin tidak tercapai dengan tunai petani, sebagai contoh rumah, kereta dan sebagainya. Mungkin topik petani hari ini adalah macam mana petani mengurus hutang petani dan macam mana petani boleh mengendalikannya supaya indah menjejaskan petani punya aliran tunai. So ini topik petani pada hari ini, sama ada petani memilih secara tunai ataupun ansuran, dengan macam mana petani mengendalikan petani punya hutang. Jadi itulah sedikit sebanyaknya dikongsikan. Tapi kalau ditanya di antara pilihan membayar ansuran ataupun membayar secara tunai, Tuan pertama sekalinya berkongsi mengenai dengan hutang. Jadi di sini ingin ditanyakan kenapa hutang ini amat penting dalam pengurusan kewangan. Silakan Tuan. Okey. Bila kita mengenai dengan pengurusan hutangannya adalah penting bila kita melihat dari segi kita ni punya cash flow. Cash flow kita ni ada aliran tunai di mana kita ni punya pendapatan dan kita ni punya perbelanjaan. So kalau elemen hutang itu banyak di dalam kita ni punya aliran tunai, ia akan menjejaskan kita ni punya pendapatan dan juga macam mana kita ni akan berbelanja. So artinya akan menjejaskan kita ni punya kehidupan seharian, di mana pendapatan kita ni itu akan kita digunakan kebanyakannya kepada membayar hutang. So artinya kita ni akan menjejaskan kita ni punya cash flow atau pertama. Kedua, berhutang ini pun penting juga untuk kita ni mencapai matlamat kita ni punya kewangan. Terutama sekali bila kita ni kan membeli rumah ke kereta ke, mungkin hanya sebahagian kecil saja yang boleh membeli secara tunai. Tetapi kepada kebanyakannya kita ni akan menggunakan hutang ini untuk mendapatkan sesuatu aset yang bernilai, terutama sekali rumah. Mungkin membeli rumah tu harganya mungkin dalam keadaan sekarang ni market pun dalam 200,000, 300,000. Mungkin tidak semua orang mampu untuk membeli rumah tu. So hutang adalah satu kaedah yang boleh membantu kita ni untuk mencapai matlamat tersebut. Ini kita ni bercakap berkenaan dengan hutang jangka masa panjang.
Dan kedua, ada juga orang menggunakan hutangan ini sebagai pelaburan. Contoh, membeli rumah dengan harapan rumah itu boleh disewakan. So artinya itu juga bergantung kepada pendapatan. Tapi bila kita ni melihat daripada segi berhutang untuk pelaburan, kita ni melihat daripada aspek lain juga, di mana contoh berhutang, contoh kadar kaudah keuntungan yang kena charge 5% dan juga kos-kos yang lain yang mungkin kita ni akan biayai. Tetapi bila pulangan itu indah mencukupi untuk kita ni membayar hutang kita ni, mungkin juga akan menjejaskan. Tetapi at the end of the day mungkin kita ni ada aset. Tetapi kalau ia indah boleh membiayai pembayaran secara bulanan, kita ni boleh juga menjejaskan kita ni punya pendapatan. Dan di samping itu juga bila kita ni melihat daripada hutang ni daripada short term, ini kita ni melihat daripada aspek kad kredit ataupun kad hutang, kredit kad. Kad kredit ni bila kita ni menggunakannya untuk sesuatu yang penting, ia memang bagus terutama sekali bila kita ni kan guna untuk emergency. Bukan kita ni untuk membiayai lifestyle kita ni. Contoh, dalam keadaan sekarang ni kalau kita ni punya savings pun dah ada, mungkin kad kredit ni boleh kita gunakan sebagai satu emergency fund kita ni untuk menyambung kehidupan kita ni. So, bila kita lihat dari aspek kehidupan kita ni, bila kita lihat utang itu, mungkin ada utang yang baik dan ada utang yang kurang baik. Bergantung ke macam mana kita ni mengendalikannya. Kalau kita lihat kredit kata tu, bila lihat satu aspek, kredit kata ni, ni dah bagus ni. Pasalnya dibayar dipakai. Tetapi kalau kita ni menggunakan sebagai satu kaedah untuk membantu kita ni, macam untuk sebagai kita ni, memudahkan kita ni bila kita ni dah ada duit. Tapi kita ni bayar pada hujung bulannya. So ini sebagai emergency fund. So bergantung perspektif macam mana kita ni menggunakan. Kalau kita ni gunakannya sebagai lifestyle, mungkin yang dah bagus. Tapi kalau kita ni gunakan kad kredit itu untuk short term financing, bila dah ada duit dipakai, selepas tu settle balik, ini adalah satu kaedah yang boleh membantu kita ni sebagai emergency fund kita ni. So depend on perspektif. So macam mana kita ni menggunakan sesuatu kaedah keuangan dalam aspek ini ialah hutang, pengurusan hutang. Ya, pintar dalam menguruskan hutang, pintar dalam menguruskan kewangan. Ya, ada kaitannya dan juga ada persamaannya kadang-kadang. Ya. Tetapi mungkin kalau seterusnya yang ingin kami soal tuan ialah perkara-perkara, apakah dia agaknya perkara yang harus diambil kira, yang mesti diambil kira sebelum seorang itu ingin mendapatkan pinjaman. Silakan. Okey. Bila kita ni bercakap mengenai hutangannya, hutangan ni yang syoknya ni misal awal berhutang syok ni. Misalnya kata ni kan dapat duit tapi bebannya selepas satu. Bila sudah duit yang tadi dapat satu habis, kata ni akan committed. Berapa lama? Contoh untuk 6 tahun, 7 tahun. Terutama sekali bila kata ni menyentuh dengan pinjaman peribadi di mana kadang-kadang kata ni minjaman ni saja meminjam dan ada tentu apa sebenarnya keperluan kita ni. So perkara penting ialah kita ni mesti menanyakan pada diri kita ni, adakah ia perlu ke anda untuk tani berhutang. Kalau tak sekiranya anda perlu, tani perlu berhutang. Tetapi kalau sekiranya ia perlu, memang kata ni ada sesuatu yang kata ni perlukan untuk kata ni berhutang, so kata ni boleh mengambil hutang. Atau pertama. Yang kedua, kita ni mesti pastikan bila kita ni mengambil hutang ni, ia indah akan menjejaskan kedudukan kawan kita ni. Terutama sekali kita ni punya cash flow. So sekarang kita ni berhutang, walaupun kalau lihat daripada segi percentage masih boleh berhutang. Tapi kita ni lihat daripada segi aspek contoh. Kalau mengikut daripada daripada pihak otoriti kita ni punya untuk meminjam untuk peribadi personal financing ataupun pinjaman peribadi, kita ni dah melebihi 60%. Contoh, walaupun sekiranya kita ni di tahap 40%, tetapi kita ni mesti mengambil aspek kita ni punya perbelanjaan walaupun hutang kita ni hanya 40, tapi kalau perbelanjaan kita ni sudah maksimum 60%, artinya kita ni sudah menggunakan 100% daripada pendapatan kita ni. Artinya kita ni dah boleh lagi berhutang. Tetapi kalau kita ni kan membuat hutang juga, kita ni kan mencukupkan 60% itu, mungkin ia akan menjejaskan kita ni perbelanjaan end of the day. Artinya hutang kita ni dengan perbelanjaan jadi 120%. So kita ni akan shortfall 20%. So kita ni lihat daripada segi itu, adakah ia menjejaskan atau tidak menjejaskan kita ni punya kedudukan semasa. Selepas itu kita ni tanya juga berapa tani mampu bayar balik. Bukannya kita ni mau berapa ni jumlah yang aku mau. Patutnya kita ni tanyakan berapa yang aku mampu bayar balik. Walaupun kita ni ada macam lebihan, contoh ada lebihan RM600. Ini semestinya RM600 itu tani kan mengambil pinjaman. Mungkin kita ni jelaskan di sana mungkin RM400 saja aku affordable untuk membayar. So tani ambil RM400. So ini daripada segi tempoh daripada tani keupayaan kita untuk bayar balik. Contoh jadi dari segi tempoh.
berapa lama aku akan komit untuk membayaran. Mesti kita ni tahu. Kalau kita ni kan perlu 4 tahun saja, lepas satu kita ni kan mau bebas lepas satu, ataupun kita ni kan mengambil maksimum 6 tahun. Yang perkara yang penting juga yang kita ni mesti tahu di sini, kita ni mesti mengambil pinjaman ni daripada syarikat kewangan yang berlesen, bukan daripada individu yang mengambil, yang suka-suka kan membagi pinjaman. So kita ni mesti pihak yang pihak bank ataupun institusi kewangan yang berlesen yang telah dibenarkan oleh pihak autoriti. Dan juga pastikan kata ni bila kata ni sudah akan meminjam ni, kata ni apa syarat-syarat tu tani sign saja tanpa kata ni membaca apa terms and conditionnya. End of the day baru tani tanya, indah jual ni. Padahal kata ni langsung indah membaca terms and condition tu. Kalau kata ni indah faham, kata ni tanyakan apa maksud syarat-syarat tani, apa maksud terms ni. So at least kita ni faham. So bila kita ni kan mengambil sesuatu pembiayaan ataupun pinjaman peribadi, kita ni pastikan semua ni ada in place. Jangan kadang selepas meminjam mendain apa itu ini, lepas satu baru kan bertanya, sudah terlambat. Artinya sebelum kita ni pastikan semua terms and condition itu dibaca, dipahamkan apa semua sekali. So inilah perkara-perkara penting untuk kita ni ambil kira, terutama sekali bila kita ni kan mengambil pinjaman dengan pihak bank ataupun institusi keuangan. Banyak sebenarnya aspek yang harus kita telitikan sebelum mengambil hutang ni. Tapi di antara aspek yang lainnya juga ialah ketika mana kita masih berdepan dengan era pandemik COVID-19 ini, adakah ini waktu yang sesuai ni Tuan untuk membuat pinjaman? Bagaimana? Atau sebaliknya ni? Okey, sebenarnya bergantung kepada seseorang, tetapi keperluan itu ada sebenarnya. Terutama sekali bila kata ni berhadapan dengan pandemik ni, ada perbelanjaan yang lain tambahan kepada perbelanjaan yang sedia ada. Mungkin kalau seseorang itu sudah, contoh, ia punya simpanan sudah pun terpakai, simpanan emergensinya pun sudah terpakai, tetapi buat masa ni satu cara yang mungkin untuk ia mendapatkan kewangan ialah melalui pinjaman. So pinjaman itu bila kita lihat tadi ada dua aspek. Mungkin kita lihat daripada pinjaman dari segi skala besar atau skala kecil. Tapi kalau untuk pandemik ini mungkin kita ni berguna untuk certain amount yang tidak terlampau besar untuk menyorang, untuk menyambung kelangsungan hidup kita ni, untuk menambah kesejahteraan hidup kita ni. Kita ni pun tahu pada masanya beberapa perkara yang mesti kita ni ada. Contoh ad kita tu mesti satu kemestian masa ni. Lepas satu kita mikirkan face mask. Lepas satu ni mikirkan hand sanitizer. Lepas satu ni mikirkan ubat-ubatan, vitamin. Semua ini sekarang ni adalah tambahan Kalau masa bukan COVID perkara ni kita ni mikiran ni. Kita ni berjalan dapat pakai mask, kita ni dapat bertest kita ni punya kesihatan, okey kan dah okey. So sekarang ni adalah satu keperluan. So kalau sekiranya kata ni indah ada mempunyai cash savings kita ni sudah terpakai, emergency fund sudah terpakai, kita ni boleh mengambil. Pasal perkara ni adalah satu keperluan buat masa ni. Jadi jumlah yang diperlukan tu tak lok. Tapi bukannya kita ni kan mengambil sampai 30,000, 40,000. So mungkin kita ni mengambil daripada skala yang berapa kita ni perlukan. Mungkin 5,000 untuk tempoh 6 bulan. Kita ni lihatlah berapa perbelanjaan kita ni, berapa kit yang kita ni bali, berapa ubatan dan ni bali. So kita contoh, kalau kita ni memerlukan 6 bulan, mungkin ada kaedah pembiayaan yang patut short term. Contoh, pembiayaan arahnu ataupun pajak gadai Islam yang lebih senang lebih simple berbanding kata ni kan mengambil pinjaman di bank, minta macam-macam, minta slip gaji, minta IC, minta surat ini. Tetapi kalau kata ni mengambil daripada short term, kata ni memerlukan jumlah yang sedikit. Contoh kena memerlukan RM3,000 untuk kelangsungan hidup kata ni 6 bulan. Kata ni boleh menggunakan arahnu ni. Arahnu ni kata ni kena menggunakan aset kata ni emas di mana kata ni cagarkan dan kata ni akan mendapat pinjaman, dan prosesnya begitu simple, dalam masa sehari sudah dapat kita keluarkan. So ini adalah dalam COVID-19 ni perkara-perkara perbelanjaan tambahan ni adalah perlu. Jadinya kalau kata ni anda mempunyai cash masa ni, mungkin adalah satu keperluan yang kata ni terpaksa mengambil berhutang untuk kelangsungan hidup kata ni, untuk kesejahteraan hidup kata ni. So jawapannya untuk COVID ni, bagi yang anda mempunyai simpanan ataupun sudah terpakai, emergency fund pun sudah terpakai, hutang ini adalah satu keperluan, tapi bukanlah secara jumlah yang besar, mungkin secara jumlah yang diperlukan sahaja. Dalam beberapa saja minit kita bersama ni, mungkin Tuan dapat berikan kesimpulan, antara kesimpulan bagi mereka yang berlebihan menanggung hutang. Apa agaknya kesan-kesan buruk yang ada sangkut paut dengannya. Tetapi mungkin saja dapat dirumuskan sebelum kita berpisah dari udara. Silakan. Okey.
perkara-perkara penting bila katanya terlampau banyak hutangannya, seperti saya beritahu tadi yang penting adalah aliran tunai katanya. So kalau sekiranya gaji katanya itu 70% daripada gaji katanya itu sudah kepada hutang, cuma katanya mempunyai 30%, atau akan menjejaskan kedudukan kewangan katanya untuk jangka masa panjang. Bila katanya indah menanganinya, katanya akan mempunyai masalah kewangan dalam jangka masa panjang. So katanya perlu berhati-hati dalam katanya berbelanja, terutama sekali berbelanjaan yang katanya ambil secara berhutang, secara ansuran. Okay, itu pertama. Yang kedua, ia akan menjejaskan katanya punya credibility, terutama sekali dari segi credit rating. Credit rating ini meaning to say that kalau katanya di bank, kalau katanya ada macam masalah kewangan tu sama sekali dalam pembayaran balik kepada hutang-hutang katanya punya credit rating itu akan jatuh. Artinya bila katanya kan meminjam untuk masa hadapan, pihak bank akan melihat kriteria ini, sama ada ia akan mau meminjami atau tidak. Yang lebih penting di sini juga dari segi emosi, emosi katanya. So katanya akan tertekan bila katanya berhadapan dengan masalah kewangan, terutama dengan hutang, dan yang boleh menjerumuskan kepada masalah keluarga, terutama sekali krisis keluarga. Bila katanya lihat sebahagian daripada punca masalah keluarga tu, rumah tangga, berpunca daripada masalah kewangan. So katanya mesti melihat dari segi aspek-aspek ini, apakah impak-impak yang akan berlaku kepada katanya kalau katanya terlampau banyak berhutang. Ia akan menjejaskan kedudukan kewangan katanya, mungkin akan menjejaskan keluarga katanya indah jomo end of the day keluarga katanya akan menjadi bermasalah, krisis rumah tangga katanya. So katanya cuba mengelakkan untuk katanya berhutang berlebihan. Katanya berhutang boleh, tetapi lihatlah katanya berapa kemampuan katanya untuk bayar balik dan kemampuan katanya untuk berhutang, atau bukannya katanya kan berhutang untuk suka-suka sahaja. So pastikan ia tidak akan menjejaskan kehidupan kita ni. Itulah ya sedikit sebanyak dikongsikan untuk topik kita pada hari ini, bayar ansuran ataupun tunai. Banyak sebenarnya informasi dan maklumat yang telah kita dapatkan, tapi masa sangat mencemburu ini, Fakrul. Terima kasih Tuan berkesudian datang ke dalam rancangan Rampai Pagi untuk mengongsikan mengenai topik kita hari ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.